Baik, ya Amir, ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sekolah Menengah Sains Bahagian Datuk untuk anak-anak United Soul 22 tahun kamu masuk, 26 tahun kamu SPM. Itu maksud dia. Okey, 22 kamu masuk tahun ni, 26 tahun kamu SPM. Itu maksud dia United Soul 22 26. Wah, ramainya. Sikitnya. Bisa cek. Okey. Right. Sementara tu kita masuk. Baik. Oh, betul Latif. Macam tu lah jawapan dia. Okey. Ya. Right. Sambil saya tengok kamu punya ni. Bentar. Okey, nama Cikgu Sumrani Muhammad Saneh. Okey, untuk ajar kamu RBT atau Reka Bentuk Teknologi. Saya akan ikut kamu daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Saya akan pegang kelas ni. Kalau tak ada masalah. Okay? Kalau tak ada masalah. Maksud dia sama ada cikgu pindah ke, cikgu bergerak ke mana-mana ke, jadi burung ke, apa ke. Jadi tetap saya pegang. Begitu juga yang kelas-kelas lain lah. Kelas lain pun ada cikgu dia. Kami biasanya kami pegang lah. Kami akan ikut sehingga kamu tingkatan 3. Why? Sebab dia ada projek. Ya Alif, dia ada projek. Dan projek itu kami sentiasa monitor. Maksudnya tingkatan 1 dia ada sedikit projek, tingkatan 2 projek. Jadi kami akan kenal kamu. Kekuatan kamu nanti masa tingkatan 3. Bila tingkatan 3 nanti di situlah. Bukannya tak dapat buat ni ke? Bukannya ada kelemahan dekat sini ke? Kita boleh tahu. Okay, itu namanya pentaksiran bilik darjah. Okay, pembelajaran sepanjang tahun. Okay? Boleh faham ya? Boleh. So buat dekat chat tu saja. Sementara itu, saya akan berkenalan dengan kamu satu persatu kemudian. Okay? Saya tetap mulakan kelas. Alright, saya terus mulakan kelas dan tak mau buang masa. Okay? Sebab saya pun tak sabar nak jumpa kamu masa bersemuka. Ada soalan? Tiada, cikgu. Bagus. Kejap saya tengah cari dekat mana bendanya. Okey, sekejap Okey, pin dekat buku teks kamu. Kejap lagi saya akan upload dalam kamu punya dalam kamu punya grup. Saya sengaja terbalikkan sepatutnya saya suruh baca dulu tapi saya nak tengok. Okey, biasanya saya nak tengok dulu kamu. Okey, masa tingkatan 1 ada belajar tingkatan 1 pula. Alah, darjah 4, 5, 6 lah. Kamu ada belajar reka bentuk kan? Ada. Ada. Ada ya? Ada. Betul ada ya? Ada. Good. Bagus. Jadi saya tak payah nak sakit kepala, nak risau kamu. Kenapakah ini? Kenapakah? Okey. Dalam reka bentuk, dalam reka bentuk ni kamu akan belajar. Kita tak lama tau, kita tak lama. Saya tak akan lama mengajar dengan kamu. Okey? Sebab saya nak pastikan kamu faham konsep dulu. Okey? Dalam ni kita akan belajar dunia reka bentuk, kepentingan reka bentuk dan teknologi, invensi dan inovasi. Okey? Ini kita akan belajar. Jadi dalam reka bentuk, semua yang ada di sekeliling kamu ni ialah reka bentuk. Reka bentuk, ni botol, ni dalam tin. Dulu tin besar kan kecil macam ni kan. Tapi berbeza kuantiti lah kan. Takkan kuantiti yang sama kalau tinggi macam ni kan. Berbeza kuantiti. Mungkin juga sama kuantiti tetapi dia akan jadi lebar. Okey. Ni reka bentuk untuk tin minuman. Okey. Macam minuman reka bentuk emas. Okey, macam-macam. Ini semua di keliling kamu ialah reka bentuk. Semuanya. Okey, daripada handphone kamu, daripada botol minuman kamu macam ni. Semua tu. So dalam reka bentuk ni murid akan diberi pendedahan ni kan, diberi pendedahan. Nampak kesel saya ya. Reka bentuk mencakupi elemen. Kamu akan belajar ada 7 elemen dan 7 prinsip reka bentuk. Benda ni mesti ada. Kalau kamu design,
tujuh ni mesti ada. 7 elemen, 7 prinsip. Okay, masa kamu naik tingkatan 3, bila saya assess kamu punya projek, saya akan tanya elemen apa yang kamu guna. Prinsip apa yang kamu guna. Dia macam tu. Jadi di sini kita akan ajar you untuk tingkatan 1 dan cara nak bina objek atas kepada reka bentuk yang kamu nak. Daripada bulat, contohlah kan. Contoh, ni daripada asas bulat kepada lonjong macam ni kan. Ni asas bulat tapi lonjong macam ni. Macam sama macam ni. Kan. Daripada bentuk yang macam-macam yang asas bulat 4 segi, kita buat satu reka bentuk lebih menarik. Tak adalah boring kan. Itu namanya reka bentuk. Right. Dekat bawah, okay, dekat sini, dunia reka bentuk, saya rasa lebih baik kamu baca. Okay, sebab ada takkan budak, kamu memang boleh membaca, jadi dia kena baca. Untuk ini dia kena baca. Okay, tapi ingat, semua ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran, okay, seiring dengan persekitaran yang harmoni dan selesa. Maksud dia, saya manusia, telinga saya ni bulat. Kita punya design ikut manusia. Kita panggil ergonomik. Okay, ni spek mata. Takkan muka kamu bulat, okay, muka kamu bulat, kamu nak pakai spek mata 4 segi. Tidak ngam. Okay, kalau sudah muka bulat, spek ini pun kamu kena miripkan nampak bulat. Okay. Jadi dia tidaklah nampak kekok. Alright, dan tak adalah orang nak kutuk kamu kan. Something like that. Okay. Kemudian apabila kita design, contoh topi saya. Okay. Saya nak pakai yang selesa. Macam mana selesa dia? Okay, material. Okay, material kain. Okay, yang kamu kena pilih. Sebab itu, benda-benda yang kamu buat reka bentuk mesti selesa dengan manusia yang kebiasaan kamu. Kita nak buat reka bentuk ni bukannya mudah. Idea tidak akan datang on the spot. Tak. Dia lama. Dia kadang-kadang designer ni, dia tengok mood. Okay, dia tengok mood. Kalau mood dia baik, bercamah-camah lah idea dia. Tapi kalau dia tengah mood dia marah, macam kamu lah. Kan? Kamu nak buat kerja tak? Tak kan? Tak ada mood lah. Dia jadi sama. Dia sama. Itu manusia. Sama. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan terancang. Okay, benda yang terancang dan memberi impak pada kehidupan. Reka bentuk pengetahuan. Itu pengetahuan saja tentang susunan. Sebab itu kita kata, ini reka bentuk. Macam mana dia susun perkataan ni? Kan? Dia susun. Tak adalah benda tu tunggal langgang. Perkataan typo ni tak ada tunggal langgang. Kenapa dia susun? Supaya mudah dibaca. Okay, supaya dia mudah dibaca. Itu dia kata penyusunan bahan. Kalaulah benda ni tunggang langgang, kau pun tak boleh nak tahu nak baca macam mana. Okay, sama juga dengan calculator. Ni calculator ni kan macam ni kan. Disusun. Okay, disusun. Disusun lah. Ada sebab kenapa susunan dia macam ni. Okay, disusun. Alright, dia disusun. Segala macam buku cerita, okay, tajuk-tajuk buku, semua disusun secara terancang. Dia tidak akan buat, dia tidak akan buat tunggang langgang. Even Al-Quran sendiri pun disusun dengan cantik. Dia macam tu. Okay. Sebab itu dia memberi impact. Bila dia memberi impact, dia akan memberi kesan pada kamu. Bila kita tengok satu benda, bila dia tersusun sedap, je mata memandang. Tapi kalau kamu tengok satu benda yang serabut, kamu tenang ke? Tak kan? Mungkin ada yang suka serabut. Mungkin ada yang dia masih menyusun tapi dia susun tidak ikut susunan. Mungkin dia tidak dari kecil ke besar ke, atau dari depan ke belakang ke. Mungkin bukan itu cara dia. Mungkin bahasa yang bagi dia susun itu berbeza. Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh ya? Susunan bergantung pada cita rasa kamu. Tapi kena ingat, susunan mesti tidak nampak serabut. Mesti orang boleh baca sebab kita designer, kita nak present benda tu pada klien. Okay? Bukan kaleng-kaleng lah. Sebab kalau designer macam kami, macam kita ni, kamu ni, bakal designer ni, okay? Starting gaji dia bukan 1,000, 2,000 tau. Apa yang kamu design,
apa yang kamu luahkan idea itu sangat mahal. Okay, benda tu starting dalam 3,000 plus. Satu idea je tau. Okay. Dalam reka bentuk ni, kamu tengok basikal dia yang lama, ini zaman Ford, zaman dulu-dulu, okay, daripada besar kepada sekarang ni. Dulu, lepas tu ada basikal lajak kan? Di masa itulah. Masa tu. Sekarang ada basikal lajak, basikal lumba, basikal mountain bike, whatever lah. Itu dah ke sana dah. Maksud dia dah trend. Okay. Kemudian bahan mentah, okay, dijadikan kepada bahan yang boleh guna. Okay, daripada pokok. Kamu dah tahu kalau kayu daripada pokok, tidak ada kayu itu datang daripada sungai. Okay. Tidak logik ya. So maksud dia mana-mana yang melibatkan kayu, dia mesti datang daripada pokok. Maksud dia bahan mentah. Tapi sekarang kalau kamu nampak, kebanyakan perabot agak kurang menggunakan kayu. Sebab alam sekitar semakin pupus. Jadi banyaknya lebih kepada plastik, besi yang lebih tahan lama. Bukan kayu tu tidak tahan lama. Ada kayu yang tahan lama. Ada. Cuma ketahanan dia dah hayat dia. Macam tu, dia dah hayat. Besi dia selama-lama, cuma kita nak pandai jaga dia. Ada karat ke, tak ada karat ke, macam tu. Tapi kayu, dia ada ketahanan dia. Sebab kadang-kadang kalau kayu tu tiba-tiba ada anai-anai, kencing-kuncing, kadang-kadang dia pandai reput. Kita tengok pada tu. Okey, definitely tadi kita sentuh tadi definisi reka bentuk. Okey, susun, terancang, memberi impak kepada kehidupan. Susun, terancang, memberi impak kepada kehidupan. Untuk teknologi, aplikasi sains dan matematik, aplikasi sains dan matematik menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat tenaga dan atau sistem. Fungsi, mudah, tugasan manusia. Contoh, mana handphone saya? Ya Allah, dah hilang ke mana tah? Tengok, handphone. Yang dengan pelbagai apps. Itu memudahkan kamu. Betul? Handphone. Betul. Kemudian handphone juga ada calculator. Berbanding dengan kamu nak bawa calculator ke sana ke sini apa semua kan. Better pakai handphone. Jadi dia memudahkan tugasan manusia. Kadang-kadang kita baca buku pun dalam aplikasi, di dalam semua itu dalam sistem handphone. Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Good. Bagus. Definisi reka bentuk dan teknologi. Tadi teknologi kita melibatkan ilmu, sains dan matematik. Menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Jadi fungsinya untuk memudahkan manusia. Now, apabila digabungkan reka bentuk dan teknologi, jadi merupakan gabungan pengetahuan, penyusunan bahan secara terancang dengan aplikasi. Tujuannya sama. Utamanya memudahkan kehidupan manusia. Ini kamu boleh baca secara terancang. Biasanya soalan saya keluar yang ini. Apa beza, apa maksud teknologi? Kamu kena ingat sains dan matematik. Gabungan. Apa fungsi teknologi? Memudahkan kehidupan manusia. Itu. Dia sama juga dengan reka bentuk teknologi, gabungan pengetahuan, susunan, bahan secara terancang dengan aplikasi. Aplikasi sains dan matematik. Itu mudah untuk manusia. Bidang reka bentuk ada dua, abstrak, konkret. Konkret, jelas. Konkret kamu nampak. Bukan batu konkret tu tau. Konkret kamu nampak. Abstrak kamu tak nampak. Konkret nampak, abstrak tak nampak. Contoh, mechanical, electrical, ini kamu boleh baca. Saya kasih tunjuk baca ni. Ini contoh. Saya terus kepada yang direct to the point. Contoh, untuk konkret, teknologi, peralatan kita nampak. Kita nampak peralatan tu. Mesin kita nampak. Pertanian mesin itu kita nampak. Pemakanan. Pakaian. Senjata. Itu maksudnya mesin-mesin dia semua. Untuk seni. Dalam konkret, seramik. Seramik tu yang macam pasu. Masakan, kita nampak. Lukisan tu kita nampak. Alat muzik kita nampak, kita boleh pegang. Arca tu benda yang kita nampak. Arca tu contoh yang macam Tugu Negara. Kemudian ada gambar ikan ke di tengah-tengah jalan tu. Itu arca. Halus. Apa pula halus ke bendanya ni?
Alus tu biasanya macam kita buat tekstil, kain, macam pakaian gitu kan. Kemudian anyaman, kita boleh rasa. Alright, kita boleh rasa. Okay, itu sulaman tu yang orang apa mak kamu punya alas meja tu yang ada sulam macam tu kan. Itu kita boleh rasa. Okay, abstrak benda yang kita tengok perkhidmatan, pengangkutan. Kita punya perkhidmatan tu, pengangkutan tu dari truk sini, kata daripada Port Klang nak hantar barang-barang kontainer tu katalah ke Perak, menghantar. Kita nampak pengangkutan tu, tapi perkhidmatan tu kita nak bayar apa semua, kita tak nampak perkhidmatan itu. Contoh pejabat pos. Okay, itu abstrak, benda yang tak nampak. Tapi kita nampak dari segi mesin dia. Okay, mesin dia yang kenderaan lah kita nampak. Okay, itu abstrak. Abstrak dia kalau dari segi perkhidmatan, kita sentuh perkhidmatan. Kita tidak sentuh pasal pengangkutan. I mean lori apa tak, kita tak sentuh. Kita sentuh perkhidmatan. So kalau saya minta, bagi saya contoh abstrak dalam perkhidmatan, so kamu akan sentuh pejabat pos. Okay. Apa lagi yang bentuk perkhidmatan? Apa lagi dalam bentuk perkhidmatan? Yang abstrak. Saya dah bagi contoh dah tu, pejabat pos. Kamu selalu order dekat Shopee. Pengantaran barang. Pandai barang-barang. Apa dia? Apa dia ni? Apa dia namanya? Layanan. Layanan. Bagus. Servis itu. Bagus Amir. Bagus. Benda tu yang kita nampak dia satu perbuatan, betul? Ya, macam tu kan? Okay, perkhidmatan. Berkhidmat. Contoh, kami berkhidmat dengan kamu. Kami mengajar perkhidmatan. Tadi perkhidmatan kami tu abstrak, tak nampak. Okay? Jadi dibayar gaji. Dia macam tu, perkhidmatan. Tugas kami. Begitu. Dia tidak cakap pada dalam pengangkutan tu pasal bas, dia tidak cakap. Ya. Dia tak cakap pasal lain-lain pun. Dia hanya sebut perkhidmatan. Okay? Kemudian sewaan. Okay, kita bayar sewa. Duit kita nampak, tapi perkhidmatan kita nak memberi tu tak nampak. Perkhidmatan. Okay? Sistem pembelajaran. Okay, sistem pembelajaran ni contoh ni sekarang. Ini sekarang. Okay, yang ini. Sistem tu ni, ini. Cikgu, anak murid. Okay? Proses dan langkah contoh. Macam contoh ketua kelas. Okay, guru memberi arahan kepada ketua kelas bagi arahan kepada anak-anak buah. Itu proses. Perkhidmatan, okay? Benda yang kita nampak macam ada satu perbuatan. Okay, satu-satu perbuatan. Kemudian sistem pengairan. Air kita nampak. Tapi sistem itu dalam pengatucaraan komputer itu kita tidak nampak. Boleh faham? Oh, boleh. Boleh. Okay. Komunikasi dalam abstrak. Saya bercakap bahasa Melayu. Saya bercakap bahasa. Komunikasi bahasa. Kita nampak ke vokal kita? Tak nampak, udara pun kita tak nampak. Kan? Atucara. Atucara ini dalam komputer. Pengatucaran. Tapi ini untuk komunikasi tu. Atucara dia ada CI++. Ini kamu abaikan dulu. Sebab dalam atucara ni maksud dia macam mana sistem itu digerakkan. Contoh Microsoft. Kalau kamu handphone kamu ada satu prosesor, betul? Snapdragon lah, apalah. Itu atucara tu. Macam mana proses mikro pengawal tu semua bergerak. Okay? Bunyi, isyarat, suara, komunikasi. Bunyi, isyarat, suara. Okay? Persuratan, komunikasi. Ini yang macam zaman Melayu lama dulu. Macam mana nak menunjukkan kedatangan orang lama. Kedatangan Melayu ke atau ya melalui lukisan di gua-gua. Gitu kan. Pengiklanan, yes. Grafik, yes. Iklan tu yang selalu-selalu kamu nampak. Itu komunikasi, itu abstrak. Nak promosi barang-barang. Okay? Kena grafik pun sama macam saya kata. Ini. Boleh faham? Boleh. Okay, boleh, bagus. Boleh. Ini boleh, bagus. Dalam exam, dalam ujian penilaian pertama saya, contohlah nanti kalau memang akan ada ujian penilaian secara tak tahu sama ada online. Kalau masih lagi kita PDPR, macam mana pun tunggu arahan. Okay, jadi ini adalah bentuk-bentuk soalan yang saya akan tanya. Salah satu. Okay, salah satu. Saya kata salah satu tau. Dah biasanya yang ini saya akan buat dalam bentuk padanan. Okay, padanan konkret. Kamu kena tandalah dekat mana. Atau
dalam bentuk kamu kena isi tempat kosong. Dia begitu. Okay? Senang. Kalau kamu faham apa konsep konkret, teknologi dengan seni dan abstrak, perkhidmatan dengan komunikasi, kalau kamu faham konsep tu mudah. Okay, dia mudah. Reka bentuk ni senang. Tapi susah nak skor. Dia susah. Okay, elemen. Yes, ada 7 elemen. 1. Mana-mana tu. Alah, aku punya ni. Cursor. Alah, hai cursor cikgu ni kan. Dia kadang-kadang kan datang nakal dia tau. Okay, ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan warna ruang. Okay, kita mula dengan garisan. Mudah saja. Okay, apa sebab guna garisan? Dari satu titik ke satu titik. Itu je, dah. Satu titik ke satu titik. Garisan. Apa mana sekeliling kamu garisan? Huruf saya ni garisan. Spek mata macam ni kan, betul. Kalau kamu lukis saya, garisan. Ya, pakai pensel, garisan. Atau pakai pen, garisan. Saya tanda right, garisan. Setiap objek ini garisan. Ni garisan, 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 garisan. Mudah. Tapi dalam garisan ni dia ada peranan. Okay, dia ada peranan dia. Okay, 1. Apa peranan dia? Membahagikan 2 ruang kawasan. Garisan, garisan. Terutama pada buat plan. Siapa berminat untuk masuk interior design atau architecture, ini. Membahagikan 2 ruang kawasan. A, B. A, B. Satulah garis lurus. Gitu kan. Okay, nombor 2, B menunjukkan pergerakan aliran. Kalau ini kamu akan nampak, biasanya lah dekat papan tanda lah. Papan tanda jalan raya. Ke kiri, ke kanan. Biasanya kalau ke kiri, kamu akan ke kanan. Kalau yang ke kanan, dia pergi ke kiri. Biasalah kan. Biasalah ikut GPS. Okay, papan tanda. Ini garisan ya, semua. Fungsi garisan. Okay. Dalam pendidikan seni ni, kamu ada, kelas kamu ambil pendidikan seni ke? Khaldun rasanya yang ambil kan? Khaldun. Rasanya Zul akan ambil muzik. Kalau saya tidak silap Betul ke? Betul. Tak sure. Amir. Setahu saya Amir, kelas yang 3 di belakang, kalau saya tidak silap lah ya, kelas 3 di belakang muzik, 3 pula. 2 di depan ke, 3 di belakang ke, tak tahu, antara itulah. Okay, ada PSD. Tengok pada jadual waktu kamu. Tengok pada cikgu kamu tau. Khaldun. Khaldun pakai PSB, betul? Maksud dia Zul music. Okay, rasanya Zul music. Cikgu Faris, itu penyanyi tu. Kalau kamu berminat muzik tu, kena jumpa dia. Kata Khaldun, cikgu saya minat muzik. You tak boleh nak masuk macam tu. Sebab you sudah di-divide, sudah dibahagikan. Tapi kalau berminat, kena kelas lain lah. Kena di luar kelas. You tak boleh nak, sebab pendidikan seni dengan muzik dia serentak. Masa dia serentak. Dia tidak pisah. Okay, sama macam bahasa antarabangsa kamu. Okay, dia serentak. Jadi contoh, Alif ambil bahasa Jerman ke, Nurhan ambil bahagian bahasa Jepun ke, dia tetap serentak. Sebab kamu ada bilik khas ya. Bilik khas bahasa Jepun, kamu akan bergerak ke kelas kamu. Tapi serentak tau. Sebab tu dia tidak, kalau kamu berminat muzik, andai kata Khaldun berminat muzik kan, andai kata kan, kamu kena di luar kelas. Sama juga kalau Zuh minat nak melukis, kena di luar kelas. Dan kena jumpa cikgu tu lah. Cikgu tu pun kaki anime juga. Okay. Lepas itu menunjukkan perhubungan antara elemen, bab-bab gear ni. Ini contoh saja, tapi dia nak tunjuk garisan sebenarnya. Itu je. Okay, hubungan. Sebab itu saya kata dari satu titik ke satu titik, dia disambungkan jadi satu hubungan. Okay, contoh you sambut talian sana lah kan. Macam itulah. Okay, mewakili ketegangan antara dua titik seperti garisan terutama pada gitar. Benang, tali. Okay, dia menunjukkan satu garisan lurus. Mudah. Ni macam ni lah. Tada! Okay, garisan lurus. Boleh faham setakat ini kelas? Boleh. Okay, garisan juga menunjukkan keseimbangan. Okay, terutama pada bentuk jam ke, apa lagi yang seimbang, spek mata lagi seimbang. Okay, kemudian garisan juga menunjukkan daya gerakan. Okay, garisan yang dinamik.
Okey, dan di akhir sekali garisan juga mewakili gerakan dan padu air, contoh paip air macam ni kan, dan menunjukkan objek itu dekat. Kalau objek dekat, garisan tebal digunakan. Kalau jauh, garisan halus digunakan. Ataupun nipis lah. Okey, sebab itu dalam lukisan PSV yang ini bahagian akhir sekali kamu kena kuasai. Makin dekat dengan kamu, objek itu makin gelap, makin besar. Makin jauh dengan kamu, objek itu makin kecil dan garisannya makin nipis atau halus. Sama juga dalam reka bentuk. Okey, dia sama. Okey, dekat sini kamu akan banyak melakar. Tapi untuk saya, kelas saya lebih kepada design. Saya suka design. Okey, tetap melukis tapi dalam bentuk reka bentuk. Okey, sesuatu design yang lain daripada yang lain sebab saya nak tengok kreativiti kamu. Ha. Betul. Ada soalan setakat ini kelas? Tak ada. Oh, Tak ada. Oh, Tak tak ada. ada. Tak ada. Okey, saya cek kehadiran dulu. Bagus, bagus. Nurajida Husna? Saya nak cek kehadiran. Ayah. Awatif Syamimi? Awatif? Tak ada. Ain? Ada, ya. Ain? Ain mana Ain? 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 Hana? Oh, okey, Ain tak dengar. Alisha Sofia? Ada. Bagus. Alif Daniel? Alif Ada. Daniel? Ada, good. Amir Azmi? Ada. Bagus. Anis? Anis? Akil Naufal? Naufil? Naufil? Akil? Naufil? Ada cikgu. Naufil ke Naufal? Nufail. Nufa, tengok cikgu dah raban dekat. Dah lama kita PDPR macam ni. Makin lagi aku dekat. Atif, thank you. Atif Haziq. Ya, cikgu. Bagus. Auni Damia. Ya, Auni cikgu. kita selalu kena komunikasi. Ya. Damia Umaira. Oh, Damia juga. Ada cikgu. Okay. Daniel Days. Whatever. Saya ada. Ada. Okay. Dia Ashifa. Ada cikgu. Okay. Zara Aisyah. Ada. Okay. Faiz Ikram. Ada. Ikram. Ada. Faris. Faris. Fateh Gaming 12. Saya. Okay. Hadi. Hadi. Saya ada. Okay. Haizan Samsudin. Hadi dapat Hadi. Haizan Saya. Samsudin. Okay. Hanani Farhana. Saya. Okay. Harid Amar. Saya. Right. Khairin Amalin. Ada cikgu. Bagus. Muhammad Adif. Adif. Dari tadi lagi saya panggil saya rasa. Ada. Mistaful Noriman. Mistaful Noriman. Betul ke saya sebut? Hello? Mistaful? Dia jadi macam alien kan? Space. Mistaful, kalau tak pergi ke chat. Okay. Mia? Ada. Muhammad Adam? Ishra. Ada. Muhammad Faik? Bagus. Muhammad Hafi? Ada. Okay. Muhammad Ryan? Ada. Naufal Ismail? Ada. Nur Adiba? Saya, okay. Nur Damia Maisara? Ramai Damia. Nur Najah Salwa? Ada. Okay. Nur Zing Rizki? Betul ke? Nurhan. Saya fikir tu Nurhan kot. Atau Nurzin. Apa? Ada. Ada. Saya nak sebut macam mana ni? Sebut je Nurhan. Nurhan. Okay. Radin Hana? Okay. Rohaizan Rahim? Wah, jauhnya suara.
Syah Ariana? Ada. Ada. Syahmi Naiman? Okey. Ada Rohaizan ya. Rohaizan dengan Syahmi ada saya. Baik. Syed Ahmad Faris? Ada cikgu. Okey. Wan Azib Hadif? Saya. Okey. Wan Zulaika? Saya. Alright. Okey. Kelas sampai sini je kelas. Kita punya kelas. Tak banyak. Saya jenis yang tidak, yang penting kamu faham konsep dulu. Kita mula daripada garisan. You faham konsep, tidak perlu saya nak terangkan panjang-panjang lagi. Sebab dalam exam, saya tanya basic sahaja. Macam soalan-soalan yang mudah. Kamu faham itu garisan atau tidak? Kamu faham itu teknologi atau tidak? Dan kamu faham reka bentuk atau tidak? Okey, ini cakap secara designer. Okey, kami jenis yang kalau bila saya nak train kamu, maksud dia kita terus teknikal. Faham? Tidak. Itu je, tak ada benda lain. Okey. Maksud dia kalau tidak ada yang saya nak tanya berbunga-bunga. Okey. Saya tak nak tanya yang berbunga-bunga. Saya jenis direct to the point. Saya jenis yang straight. Tanya direct. Okey, sama macam kamu. Kalau ada soalan, tanya. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Yeah. Okey, tunggu sebentar saya nak off. Ada. Okey, tunggu sebentar Sekejap saya nak off recording. Sekejap Sekejap tau. Sebentar. Okey, kejap tau. Sampai sini saja kelas kita. Saya off recording. Okey? Sekejap.